أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. वो लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी छुप कर भी और खुलेआम भी तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम करेंगे. Orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada malam dan juga siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, bagi mereka ada ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Di berbagai tempat dalam Quran Karim, Allah Ta'ala menarik perhatian orang-orang mukmin kepada pengorbanan harta. Dalam ayat ini juga kita melihat bahawa Allah Ta'ala menyebutkan keistimewaan orang-orang mukmin, bahawa mereka, ini orang-orang mukmin membelanjakan harta di jalan Allah siang dan malam dan mereka membelanjakannya secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Kedua-dua cara ini, yakni secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, diterima di sisi Allah. Kerana di tempat lain Allah Ta'ala berfirman bahawa pengorbanan harta orang-orang mukmin di jalan Allah Ta'ala itu dilakukan dengan niat untuk meraih keredaan Allah Ta'ala, sebagaimana dia berfirman, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Yakni mereka membelanjakan harta demi meraih keredaan Allah. Dan mereka tidak pernah membelanjakan harta mereka selain dengan niat untuk meraih keredaan Allah, yakni tujuan mereka adalah keredaan Allah Ta'ala. Jadi inilah tanda seorang mukmin hakiki, yakni mereka berbuat baik, berkorban dengan harta mereka yang suci di jalan Allah Ta'ala dan siang malam tenggelam dalam berfikir untuk berbuat baik. Kadang-kadang mereka berbuat baik secara sembunyi-sembunyi dan kadang-kadang mereka berbuat baik secara terang-terangan. Kadang-kadang mereka mengorbankan harta secara sembunyi-sembunyi dan kadang-kadang secara terang-terangan. Pengorbanan-pengorbanan ini diterima di sisi Allah Ta'ala dengan syarat tujuan pengorbanan-pengorbanan itu demi meraih keredaan Allah Ta'ala. Kalau pengorbanan-pengorbanan itu hanya untuk menunjuk-nunjuk, maka tidak akan diterima di sisi Allah Ta'ala pengorbanan seperti itu. Pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang menunjuk-nunjuk ini akan dilemparkan kembali ke muka mereka sendiri. Jadi inilah ruh yang harus diletakkan di hadapan seorang mukmin dalam berkorban, dan dengan kurnia Allah Ta'ala, inilah ruh yang anggota jemaat telah letakkan di hadapan mereka dalam pengorbanan hartanya. Kalau bukan ini ruhnya, maka pengorbanan kita tidak ada faedahnya dan akan menjadi sia-sia. Jika pengorbanan dilakukan dengan tujuan bahawa si fulan berkorban sekian banyak, maka saya harus berkorban lebih dari itu, pengorbanan demikian tidak ada faedahnya. Atau jangan sampai jemaat atau halqah si fulan lebih banyak pengorbanannya dari kita, maka apa kata orang nanti kepada kita? Spirit untuk berlomba-lomba memang baik, namun pemikiran bahawa apa orang akan kata nanti seharusnya tidak ada. Bahkan seharusnya yang perlu adalah supaya di sisi Allah Ta'ala kita dianggap sebagai orang-orang yang banyak berkorban. Dengan begitu, ruhnya tetap berlumba-lumba.
atau berkorban supaya boleh dengan bangga memberitahukan kepada orang-orang bahawa saya telah memberikan sekian banyak canda, atau dalam suatu perselisihan tertentu berkata pada pengurus bahawa saya adalah orang yang telah berkorban sedemikian, dengan itu menjadi hak saya bahawa kata-kata saya harus dituruti atau saya harus diberikan kemudahan tertentu. Atau ada yang berfikir bahawa saya telah berkorban sedemikian rupa, maka saya akan dipandang oleh Khalifah Waqf atau para pengurus dan saya akan dipuji. Semua ini adalah salah, tak berfaedah, tak berguna dan bertentangan dengan ruh pengorbanan. Bahkan sebaliknya, ianya akan mendatangkan kerugian. Allah Ta'ala berfirman, semua ini adalah salah. Kalau ingin membelanjakan harta di jalanku, maka satu-satunya tujuan haruslah demi meraih keredaanku. Ya Allah, ya Allah Ta'ala juga memberikan kehormatan bagi orang yang ingin meraih keredaannya. Namun, kehormatan itu seharusnya membuat dia lebih meningkat lagi dalam hal kerendahan hati. Bahkan dia malu jika orang-orang memujinya. Kalaupun ingin dilihat oleh khalifah, seharusnya niatnya adalah supaya khalifah mendoakan saya dan tercipta hubungan yang kuat dengan khalifah. Sudah menjadi hal yang semula jadi bahawa seseorang ingin mendapatkan bahagian dari doa-doa orang yang kepadanya dia biat. Jika memang yakin kepada khilafat haqqah, maka keinginan seperti itu tidak ada masalah. Tapi niatnya bukanlah untuk menunjuk-nunjuk. Bahkan niatnya seharusnya adalah supaya saya meraih keredaan Allah Ta'ala, dan disebabkan pengorbanan itu, Khalifah Waqf mendoakan untuk saya supaya saya lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala dan menjadi orang-orang yang meraih keredaan Allah Ta'ala. Bagi orang-orang mukmin, saling mendoakan satu sama lainlah yang menjadi sarana kemajuan rohani mereka. Jadi pemikiran seperti ini juga sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu membelanjakan harta kamu semata-mata demi meraih perhatian dan keredaanku, maka aku berjanji bahawa aku akan menjauhkan ketakutan kamu dan juga kesedihan kamu. Aku akan menciptakan ketenteraman hati bagi kamu. Aku akan menganugerahkan ketenangan pada kamu dan merangkul kamu dalam pangkuanku. Pemikiran seperti ini dengan kurnia Allah Ta'ala adalah dimiliki oleh orang-orang yang di zaman ini telah menerima Imam zaman, Masih Maud wa Mahdi Maud dan pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengorbankan harta mereka demi agama Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak membiarkan pengorbanan itu tanpa buah. Mereka mengorbankan harta di jalan Allah kerana ingin meraih keredaan Allah Ta'ala. Namun kadang-kadang Allah Ta'ala terus memberikan ganjarannya, kadang-kadang dalam bentuk harta dan kadang-kadang dalam bentuk hadiah lainnya. Dan contohnya sentiasa kita lihat dalam jemaat. Bukan 10, 20 atau ratusan jumlahnya, bahkan ribuan contohnya. Bahkan saya katakan ada ratusan ribu contoh yang dialami oleh orang-orang yang ingin meraih keredaan Allah Ta'ala, dan mereka sendiri menyaksikan hal itu sedang berlaku pada diri mereka. Kemudian dengan itu iman mereka bertambah maju. Sesungguhnya orang-orang yang berkorban harta juga harus ingat bahawa pada mereka ada hak-hak anak isteri mereka, dan menunaikan hak-hak ini juga merupakan kewajipan seorang mukmin. Memahrumkan anak isteri dari haknya dan tidak memenuhi keperluannya juga merupakan dosa. Namun perlulah juga diingat
bahawa kamu harus menarik perhatian keluarga kamu ke arah pengorbanan harta sambil mengamalkan sifat sentiasa merasa berkecukupan. Beritahukan mereka tentang pentingnya rasa berkecukupan dan ciptakan ruh sifat berkecukupan dalam diri mereka. Sehingga dengan demikian keturunan orang-orang seperti ini dengan kurnia Allah Ta'ala menjadi pewaris kurnia-kurnia Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga orang-orang hairan melihatnya. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa kisah tentang orang-orang yang berkorban yang dengan pengorbanan itu mereka memperolehi kurnia Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala menggerakkan mereka untuk membelanjakan harta di jalannya, kemudian bagaimana Allah Ta'ala membalasnya. Kisah-kisah ini seringkali sangat berfaedah kerana dengannya tercipta satu gerakan dalam diri orang-orang dan sebahagian orang menulis bahawa kisah-kisah ini sangat memberikan kesan pada kami. Kami pun tergerak untuk mengorbankan harta sehingga kami juga menyaksikan pemandangan-pemandangan kurnia Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam di satu tempat bersabda, Al-Quran mengatakan bahawa janganlah kamu melakukan seperti ini, bahawa kamu menyembunyikan seluruh amal kamu dari orang-orang, bahkan sesuai dengan kemaslahatan lakukanlah sebahagian amal baik secara tersembunyi-sembunyi ketika kamu menganggap bahawa menyembunyikannya lebih baik untuk diri kamu. Dan lakukanlah sebahagian amal secara terang-terangan ketika kamu menganggap dalam menzahirkannya terdapat kebaikan untuk orang umum, supaya kamu mendapat dua ganjaran, dan supaya orang-orang yang lemah melakukan kebaikan itu kerana mengikuti kamu. Beliau alaihissalam bersabda, jangan hanya mengajak orang-orang dengan kata-kata, melainkan ajak jugalah dengan perbuatan. Kerana kata-kata tidak memiliki pengaruh di setiap tempat. Bahkan seringkali contohlah yang sangat berpengaruh. Jadi kisah-kisah yang saya sampaikan atau yang hari ini akan saya sampaikan, bukan saya sampaikan kerana orang-orang menulis supaya disampaikan, tapi saya sendiri yang ingin menyampaikannya supaya kesan positif dari contoh ini mempengaruhi orang-orang. Bahkan sebahagian ada yang menulis bahawa jangan sebutkan nama kami. Bagaimanapun juga, sekarang saya akan menyampaikan beberapa kisah. Semoga dengan izin Allah, kisah-kisah ini menjadi faktor berlipat gandanya pahala orang-orang yang mengalami kisah-kisah ini. Pertama, pahala kerana mereka berkorban di jalan Allah Ta'ala. Dan kedua, dengan contoh-contoh dan kisah-kisah mereka, orang lain juga jadi terinspirasi untuk mengorbankan harta dan dalam diri mereka tercipta kesedaran untuk mengorbankan harta. Setelah biat, bagaimana semangat yang timbul untuk mengorbankan harta demi meraih keredaan Allah Ta'ala. Tentang itu, Mubalik Albania, Samad Saib menulis bahawa ada seorang dari Albania, Ja'far Kochi Sahib, mendengar pidato yang saya sampaikan tentang kurnia-kurnia Allah Ta'ala pada pidato penutupan Jalsah Salam 2020. Dan saya juga menyampaikan tentang kisahnya menerima Ahmadiyah. Mubalik Silsilah menulis bahawa sehingga Ogos beliau tidak memiliki pendapatan apa-apa. Satu hari setelah solat Jumaat, beliau bertanya, tolong jelaskan kepada saya tentang canda-canda yang dibayar oleh pemuda-pemuda Ahmadi lain. Oleh itu dijelaskanlah semula kepada beliau penerangan tentang canda. Sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan. Setelah itu beliau mengatakan bahawa bulan itu flatnya telah disewa dan beliau telah menerima wang sewanya. Beliau telah membawa canda yang cukup banyak melebihi ketentuan dari pendapatan pertama itu. Dengan demikian beliau berkata, setelah membayar sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka baki wangnya masukkan ke dalam tarikh jadid dan waqf jadid.
Saya sampaikan kepada beliau, dalam Quran Majid Allah Ta'ala berjanji bahawa dia akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melakukan pengorbanan harta. Beliau lalu berkata bahawa saya membayar canda bukan dengan niat itu. Saya membayar canda hanyalah semata-mata untuk meraih keredaan Allah. Saya membayarnya dengan niat bahawa Hazrat Masih Maud SAW memerintahkan untuk mengorbankan juga harta demi agama dan merupakan perintah Islam untuk mengorbankan harta demi agama. Sekarang beliau dawam membayar canda setiap bulan. Pemikiran orang-orang duniawi juga boleh berubah dengan sekelip mata. Mubalik Argentina, Sarwar Sahib menulis bahawa di Argentina disebabkan virus corona dan inflasi secara umum rakyat menghadapi kesulitan ekonomi. Meskipun begitu, ketika disampaikan kepada para mubayin baharu bahawa dari antara rukun-rukun Islam, salah satu rukun yang penting adalah infak fisabilillah. Dan dalam Jemaat Ahmadiyah untuk mengamalkan perintah ilahi ini ada satu cabang iaitu skim tahrik kejadid. Maka para mubayin baru lokal berlomba-lomba mempersembahkan pengorbanannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di antaranya adalah Puan Fatimah Veronica. Beliau mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan yang luar biasa. Beliau seorang janda. Dari segi pekerjaan, gaji beliau adalah sederhana. Ketika semua mubayin baharu secara umum diingatkan bahawa tahun akan tamat dalam sedikit hari lagi, maka beliau mengirim pesan kepada saya, mengatakan kepada Mubalik Sahib bahawa sekarang ini saya tidak mampu, tapi beberapa hari yang akan datang akan berusaha mengumpul sejumlah wang. Pendek kata, beberapa hari kemudian beliau telah mengumpulkan wang sebanyak 5,000 peso Argentina. Mubalik menulis, wang sebesar ini dikira sangat luar biasa kalau dilihat dari segi keadaan ekonomi beliau. Bahkan dari segi keadaan ekonomi Argentina pada umumnya. Mubalik Sahib menyampaikan bahawa melihat semangat beliau, saya sangat berterima kasih kepada beliau. Untuk itu beliau berkata, kenapa harus berterima kasih? Beliau berkata, saya menerima Islam dengan hati yang terbuka. Saya menerima Islam setelah memahaminya, dan dari antara perintah-perintahnya, salah satu perintah adalah berkorban demi agama. Malah saya merasa malu kerana kesibukan bekerja, saya tidak dapat mengorbankan waktu saya untuk agama sebagaimana seharusnya menjadi tanggungjawab seorang Ahmadi Muslim. Inilah revolusi yang Allah Ta'ala ciptakan dalam diri orang-orang yang bergabung dalam Jemaat Masih Maud SAW dengan kesetiaan yang sempurna bahawa bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Usaha apa yang harus dilakukan untuk itu dan bagaimana caranya memajukan misi Hazrat Masih Maud SAW. Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan di dunia, Amir Sahibnya menulis, seorang lajnah di Bandar Tenggarang, Mursila, menulis bahawa disebabkan corona suami beliau kehilangan pekerjaan. Kemudian beliau mula berniaga namun tidak ada keuntungan. Kemudian beliau mula teksi motosikal secara online. Di situ pun beliau masih mengalami kesulitan yang sama sehingga keadaannya sedemikian rupa sampai-sampai beliau berfikir bahawa hari esok apakah ada makanan untuk dimakan atau tidak. Dia berkata, tadinya kami ingin melunaskan perjanjian tarik kejadid di bulan Ramadan. Dan suami saya mengatakan kepada saya untuk berdoa. Berdoalah supaya dapat melunaskan perjanjian. Dia mengatakan bahawa di bulan Ramadan saya melihat dalam mimpi seseorang berkata kepada saya, apakah kamu sudah berjanji sesuatu? Saya jawab, ya. Kemudian orang itu berkata, penuhilah janji itu. Ketika terbangun, membuka mata, saat itu waktu tahajud. Setelah tahajud pada waktu sahur, saya ceritakan tentang mimpi saya kepada suami. Beberapa hari kemudian ketika suami datang ke rumah, dia dengan sangat gembira memberikan wang yang begitu banyak kepada saya sambil berkata, lunaskanlah perjanjian tarik kejadid secepatnya. Ketika suami saya pergi mengambil bayaran online motosikal taksinya di bank, setibanya di bank, wang yang seharusnya hanya RM50,000 Indonesia ternyata di akaunnya ada 20 kali ganda wang.
Dia mengatakan bahawa kami tidak tahu dari mana wang itu. Tapi saya yakin bahawa ini semata-mata pertolongan Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada kami kerana melihat niat kami. Demikianlah Allah Ta'ala mengeluarkan mereka dari kegelisahan dan kesedihan. Amir Sahib Indonesia juga menyampaikan bahawa di sebuah kampung di Lampung ada seorang perempuan Ahmadi, Puan Nur. Setiap hari beliau dan suami berniaga barang-barang di kantin sekolah rendah. Dia mengatakan bahawa memang tidak banyak keuntungannya tapi cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan bayar canda. Setiap bulan dia membayar canda dengan sangat gembira. Dia mengatakan bahawa disebabkan coronavirus sudah 2 bulan sekolah ditutup sehingga hilang punca pendapatan. Kami sangat gelisah bagaimana dapat membayar canda. Beliau ingat bahawa beliau dan anak beliau mempunyai tabung di mana beliau menyimpan wang. Beliau memecahkan tabung itu kemudian memberikannya untuk bayar tarikh jadid dan wakaf jadid. Beliau selalu menabung. Beliau menabung dan selalu memasukkan wang dalam tabung itu. Beliau menasihati anak-anaknya tentang pentingnya pengorbanan harta dan membayar canda dengan wang anak-anak ini. Beliau mengatakan bahawa sebelum Ramadan di rumah hanya tinggal 1 mangkuk beras yang hanya cukup untuk 2 orang anak. Beliau mengatakan saya membuat sarapan untuk anak-anak. Anak-anak sarapan dengan nasi dan air. Anak-anak bertanya, kenapa bapa ibu tidak makan nasi bersama kami? Nasi cuma sedikit. Bapa dan ibu itu berkorban. Mereka tidak memberikan jawapan melainkan hanya tersenyum. Ketika ditibanya waktu tengah hari, anak-anak merasa lapar. Tinggal sedikit nasi sahaja, hanya cukup untuk makan 1 orang anak. Anak yang satu lagi mula merasa lapar dan menangis. Kami waktu itu tidak dapat melakukan apa-apa selain berdoa. Kami solat dan banyak berdoa. Tidak berapa lama kemudian datang pertolongan Allah Ta'ala. Datang seseorang yang memerlukan pekerja di ladang jagungnya. Suami saya mendapatkan pekerjaan dan keperluan kami terpenuhi. Tuan Hafiz atau Halim Mubalik Mali menulis, seorang Ahmadi berusia 70 tahun, Tuan Yatara Targore, membayar canda secara dawam setiap bulan dan ikut serta juga dalam nizam al-wasiat. Beliau menempuh jalan tanah sejauh 7 km dengan basikalnya untuk membayar canda. Beberapa waktu sebelumnya, seorang ketua kampung telah merampas tanah beliau. Yang disebabkan itu, beliau merasa sangat sedih. Beliau pun menulis surat kepada saya di sini untuk memohon doa dan mulai membayar canda dengan jumlah yang lebih secara dawam. Allah Ta'ala menurunkan kurnianya dan hakim yang tadinya memberikan keputusan yang bertentangan dengan beliau kemudian telah memenangkan beliau. Beliau mendapatkan kembali tanahnya yang sebelumnya tidak ada harapan untuk itu kerana ketua kampung tersebut adalah orang besar dan berpengaruh. Dan tidak terlintas di benak seorang pun bahawa hakim akan memberikan keputusan melawan ketua kampung tersebut. Tidak hanya kepada orang-orang di kampungnya, bahkan beliau datang ke masjid di wilayah dan menceritakan peristiwa pertolongan ilahi ini kepada semua orang setelah solat Jumaat dan mereka merasa sangat terkesan dengannya. Demikianlah Allah Ta'ala menggantikan ketakutan dengan kedamaian. Tuan Amir Perancis menulis, seseorang memberitahukan bahawa saya menuliskan perjanjian tarikh jadid saya tahun ini 2 kali ganda dari tahun sebelumnya, iaitu sebesar €1,000. Namun kebetulan dikarenakan lockdown, pendapatan menjadi sangat berkurang dan secara zahir tidaklah mungkin perjanjian tersebut dapat dipenuhi. Saya juga ada meminjam wang dan perlu melunaskannya juga dan nampaknya sangat sulit untuk melunaskan perjanjian €1,000 tersebut. Tidak ada jalan lain selain berdoa. Dalam hati saya, berapapun gaji yang diterima, apakah saya dapat makan atau tidak, namun saya harus melunasi perjanjian ini. Beliau mengatakan hanya semata-mata berkat kurnia dan ihsan Allah Ta'ala. Pada minggu tersebut, saya mendapatkan bonus sebesar €1,000 dari bos saya dikarenakan tetap bekerja di saat lockdown. Ianya sama dengan jumlah perjanjian saya. Dia berkata, saya faham ini semua hanya semata-mata dari apa yang Huzur sabdakan. Sesuai dengan itu saya berjanji, maka saya mendapatkan semua ini dari Allah Ta'ala. Jika tidak, sama sekali tidak terlintas di benak saya bahawa bos saya akan memberikan bonus sebanyak itu di masa yang sulit seperti ini.
Tadi ada disinggung mengenai lockdown. Saya ingin menyampaikan bahawa mulai hari ini di sini mulai dilaksanakan lockdown selama 4 minggu. Dan oleh itu hari ini di masjid dalam khutbah tidak ada jemaah waktu ini di hadapan saya. Kerana mereka mengatakan anda boleh memberikan khutbah tetapi jangan ada siapa pun selain muazzin. Dari Kanada, seorang Ahmadi berbangsa Syria menulis kepada saya dan meminta supaya namanya tidak disebutkan jika suatu saat kisahnya akan disampaikan. Beliau mengatakan bahawa saya berjanji seiring dengan mengucapkan mubarak atas terwujudnya Islamabad sebagai markas baru, maka dalam kegembiraan ini saya akan membayar $5,000 Kanada untuk tarikh Jadid. Beliau berjanji pada tahun lalu, beliau mengatakan pada waktu itu pendapatan saya $4,000 per bulan dan dalam keadaan yang baik. Beberapa bulan kemudian saya membeli kereta baru dan menukar pekerjaan. Kemudian pendapatan pun bertambah. Namun meskipun dalam keadaan yang selesa seperti itu, tetap tidak tercipta kemudahan bagi saya untuk dapat melunaskan perjanjian $5,000 tersebut. Kerana saya juga mengirim sejumlah wang untuk keluarga saya di Syria. Dan saya setiap hari berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan sarana untuk melunaskan canda saya. Beliau mengatakan pada Januari 2020 terlibat kemalangan dan selama sebulan saya tidak dapat bekerja. Kemudian untuk perbelanjaan bulanan saya terpaksa meminjam. Kemudian dikarenakan coronavirus keadaan kewangan menjadi semakin buruk. Terjadi lockdown sehingga di bulan Februari dan Mac saya dan isteri memakan makanan yang paling murah dan terpaksa melakukan ini. Saya sangat berusaha dan berdoa supaya setidaknya dapat melunaskan perjanjian di bulan Ramadan, bukan di akhir tahun. Namun ini nampaknya seperti satu mimpi. Kemudian saya meninggalkan pekerjaan membawa teksi dan mula bekerja sebagai penghantar makanan. Dengan kurnia Allah Ta'ala keadaan mulai membaik. Kemudian kami membulatkan tekad kembali dan berjanji untuk melunaskan perjanjian sebelum Ramadan berakhir supaya dapat meraih doa-doa dari Khalifah Waqf. Kemudian saya menambah waktu kerja saya dan bekerja 11 ke 12 jam setiap hari. Setelah itu mulai diterima pendapatan dari berbagai tempat yang kami tidak tahu dan pendapatan bulanan saya hampir $9,000. Demikianlah dengan kurnia Allah Ta'ala kami dapat melunaskan perjanjian bahkan 10 hari sebelum Ramadan. Beliau juga menulis, saya merasa yakin bahawa jika perjanjian saya besarnya 3 kali ganda sekalipun, maka sebelum akhir tahun saya pasti dapat melunaskan perjanjian. Beliau juga membantu keluarga-keluarga beliau yang miskin di Syria. Amir Sierra Leone menulis bahawa di sana Tuan Osman, seorang imam di Jemaat Freetown, beliau menerangkan bahawa kami biasa membayar canda tarikh Jadid setiap tahun. Namun di tahun ini timbul pemikiran bahawa canda yang kami berikan sangat sedikit. Beliau mengatakan kerana saya tidak mempunyai pekerjaan, saya hanya mempunyai satu kedai kecil yang saya usahakan dengan isteri saya. Tidak ada pendapatan yang istimewa dari kedai tersebut. Hanya dapat mencukupi keperluan rumah itu pun dengan sangat sulit. Kami berulang kali mendengar pengumuman pelunasan tarikh Jadid. Isteri saya mengatakan kita akan membuat satu kotak cash dan akan memasukkan sedikit wang ke dalamnya setiap hari. Pada akhir Oktober, berapa pun yang terkumpul akan kami bayarkan untuk tarikh Jadid. Pada tahun-tahun sebelumnya kami tidak pernah membayar lebih dari 20,000 lion. Namun tahun ini dengan kurnia Allah Ta'ala, dengan cara ini kami membayar lebih dari 200,000 lion. Dua saudara saya juga menggunakan cara seperti ini dan mereka membayar 130,000 lion. Isteri saya khususnya sangat gembira melakukan seperti ini, bahawa Allah Ta'ala pada tahun ini telah memberikan taufik kepada kami untuk memberikan pengorbanan yang baik, dan dengan melakukan ini tahap pengorbanan kami menjadi lebih baik, dan dengan kurnia Allah Ta'ala penghasilan pun bertambah.
Dan sekarang kami akan meneruskan cara yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kami. Marshall Island, satu negara lain yang sangat jauh, lebih jauh dari Amerika. Mubalik di sana, Tuan Sajid Iqbal menulis, di Marshall Island ada seorang Ansar, Tuan Kiyoshi Akin. Di tahun ini ketika saya pergi untuk meminta perjanjian tarikh jadid daripada anggota jemaat, Tuan Koshi mengatakan saya tidak mempunyai pekerjaan maupun tempat tinggal. Untuk makan minum pun bergantung pada langgarkhana jemaat. Atas hal ini kami memberikan tempat untuk beliau tinggal di masjid buat beberapa waktu dan mengatakan kepada beliau bahawa sekecil apapun jumlah wang, tulislah perjanjian dan berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk menolong anda. Beliau lalu menuliskan perjanjian sebesar $2 Amerika. Setelah beberapa bulan, beliau datang ke rumah misi dan menyerahkan $50 untuk tarikh jadid. Beliau menceritakan Allah Ta'ala telah mengabulkan doa saya. Saya telah mendapatkan pekerjaan dan juga telah mendapatkan apartmen untuk tinggal. Sekarang beliau telah mampu menyediakan makan dan minum beliau sendiri. Dan lihatlah bagaimana untuk memperkuatkan keimanan, Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan dengan cara yang kadang-kadang para mubalik kita pun menjadi hairan. Amir Jemaat Gambia menulis, di Basse diselenggarakan program dengan tema tarikh jadid. Dihimbau mengenai pelunasan perjanjian. Dalam program tersebut ikut serta juga Tuan Musa. Beliau tidak mempunyai apa-apa untuk dibayarkan untuk canda. Beliau sangat gelisah dan dalam tahajudnya sentiasa bersujud di hadapan Allah Ta'ala memohon kurnianya supaya mampu untuk termasuk di antara orang-orang yang mengorbankan harta dia Allah. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan keinginan hati beliau. Beberapa hari kemudian perusahaan tempat beliau bekerja secara kontrak mengatakan bahawa mereka akan mengadakan satu program selama 2 hari di Basse. Mereka yang ikut serta di dalamnya akan diberikan upah sebesar $4,000. Beliau sangat gembira dan setelah 2 hari ikut serta dalam program tersebut, beliau meningkatkan perjanjian yang menjadi $2,000. Allah Ta'ala telah menciptakan sarana-sarana penghasilan yang lebih bagi beliau untuk pelunasan canda. Beliau juga sentiasa mengimbau saudara-saudara Ahmadi lainnya mengenai pentingnya tarikh jadid dan pengorbanan harta. Sadar Jemaat Filipina, Tuan Talha Ali yang juga seorang mubalik mengatakan bahawa di antara jemaat-jemaat lama di Filipina, salah satunya adalah Jemaat Simonol. Di sini kebanyakan pada anggota bekerja sebagai guru. Ketua jemaat di sana meningkatkan target penerimaannya dan mengirimkan pesan kepada saya selepas itu bahawa ingatlah secara khusus dalam doa 3 orang guru kerana mereka sejak bulan Mac tidak lagi menerima gaji. Namun meskipun demikian, ketiga-tiganya dengan bersemangat ikut serta dalam tarikh jadid. Sekarang lihatlah bagaimana orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang jauh pun melakukan pengorbanan untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Mubalik dari Kababir, Tuan Samsudin menulis, Al-Khalil adalah jemaat baru di Palestin. Keadaan ekonomi sebahagian besar anggota di sini sangat lemah. Namun dengan kurnia Allah Ta'ala, semuanya ikut serta dalam tarikh jadid. Tuan Ibrahim, seorang mubain baru di Al-Khalil. Setelah biat, beliau dengan penuh semangat ikut serta dalam pengorbanan harta. Kali ini beliau membayar sejumlah besar wang untuk tarikh jadid. Beliau mengatakan bahawa seorang kawan berhutang kepada saya yang kerana suatu keterpaksaan tidak mengembalikan hutangnya. Sudah lama saya menunggu. Sekarang dikarenakan saya memiliki tanggungan canda tarikh jadid, ada juga kesulitan ekonomi dan wang yang sepatutnya saya dapat nampaknya tidak ada harapan untuk dikembalikan. Ringkasnya, ketika bertemu dengan Tuan Amir, maka saya berusaha menyediakan sedikit untuk membayar canda tarikh jadid. Setelah memahami keadaan saya, Tuan Amir mengatakan, sekarang anda telah membayar canda tarikh jadid di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan keberkatan. Kemudian hanya beberapa jam setelah Tuan Amir pergi, orang yang berhutang kepada saya mengembalikan wang saya dan hilanglah kekhawatiran saya. Ada seorang kawan dari West Baden, Jerman. Beliau datang ke pejabat tarikh jadid dan menceritakan bahawa kes asylum saya ada pada seorang hakim yang tidak mahu meluluskan permohonan asylum tersebut. Saya mendengar peristiwa-peristiwa yang menggugah keimanan dalam program mengenai tarikh jadid dan saya berirada akan membayar €1,000 untuk tarikh jadid. Bagaimana kemudian pertolongan Allah Ta'ala terjadi? Kes saya ini berpindah dari hakim tersebut
tersebut kepada seorang hakim lainnya dan dengan kurnia Allah Ta'ala kes tersebut diluluskan. Sekarang saya datang untuk memenuhi perjanjian saya dengan Allah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan jumlah wang yang besar yang dijanjikan. Sekretaris Tarikh Jadid UK mengatakan bahawa seorang Ahmadi di Jemaat Barton tidak mempunyai pekerjaan. Setelah membayar canda Tarikh Jadid, keesokan harinya beliau telah mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Seorang Ahmadi lainnya di Jemaat Barton mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun demikian, beliau tetap membayar canda Tarikh Jadid. Beberapa waktu kemudian beliau mendapat surat dari Departemen Cukai HMRC bahawa tahun lalu anda telah membayar lebih. Jumlah ini melebihi jumlah canda beliau. Seorang Ahmadi yang bekerja di bidang profesional mengalami masalah di pejabatnya. Seseorang telah mengadukan beliau secara tidak betul. Beliau membayar canda Tarikh Jadidnya, kemudian orang yang mengadukan tersebut telah dipecat. Terbalik jadinya, orang yang membuat pengaduan itulah yang dipecat. Kereta seorang Ahmadi jatuh di dalam lubang. Beliau berfikir bahawa jika keretanya ini dapat diangkat dalam keadaan baik, maka beliau akan membayar lebih canda Tarikh Jadid. Kemudian kerana itu kereta itu dapat dikeluarkan tanpa adanya kerosakan, beliau lalu membayar canda Tarikh Jadid sejumlah penghasilan beliau dalam seminggu. Seorang atfal membayar canda Tarikh Jadidnya sejumlah wang poketnya selama 6 bulan. Anak-anak pun berusaha untuk meningkat dalam pengorbanan harta. Seorang khudam menabung wangnya untuk bercuti, kemudian beliau membayarkannya untuk canda Tarikh Jadid. Ketua Jemaat Barking dan Dagenham menceritakan, kali ini kami harus memenuhi target Tarikh Jadid meskipun harus membayar lebih dari poket sendiri. Kemudian kekurangan dari target itu beliau penuhi dari beliau sendiri. Setelah itu beliau mendapatkan pemberitahuan dari pejabatnya bahawa beliau tahun ini akan mendapatkan bonus lebih besar 70% dari tahun sebelumnya. Jumlah bonus ini jauh lebih besar dari jumlah yang beliau bayarkan sebagai tambahan untuk canda Tarikh Jadid. Linar Abdul Rahmanov dari Kazakhstan mengatakan bahawa saya secara dawam membayar canda am, canda jalsa salana, Tarikh Jadid dan Waqf Jadid. Orang-orang ini berasal dari berbagai bangsa dan keberkatan dari canda-canda tersebut adalah isteri saya setelah menyelesaikan medical college telah mendapat pekerjaan di program kerajaan dan kerajaan telah memberikan pinjaman untuk tempat tinggal anak-anak dan anak-anak belajar di tempat penjagaan dan sekarang keadaan ekonomi jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya mempunyai 2 kereta dan sekarang saya ingin membina rumah pribadi. Ini semua adalah kurnia Allah Ta'ala dan berkat membayar canda. Seorang mubalik dari Goni Besau, Tuan Muhammad Hasan menulis, seorang Ahmadi, Muhammad Ibrahim, mengatakan bahawa tahun lalu ketika saya mengumumkan Tarikh Jadid, setelah mendengar khutbah pada hari itu juga, beliau menuliskan perjanjiannya dan beriradah untuk membayarnya setiap bulan. Kemudian demikianlah yang terjadi. Akan tetapi di hari-hari wabak corona ini, pendapatan telah terhenti sehingga timbul kegelisahan pada waktu itu. Kemudian ketika tahun Tarikh Jadid hampir berakhir, maka kegelisahan semakin bertambah. Saya terus berdoa. Satu pagi saya menerima panggilan telefon dari seseorang. Dia menanyakan, apakah anda boleh membuat batu blok untuk pembinaan? Saya dengan spontan mengiyakan kerana sudah lama duduk di rumah lalu mendapatkan pekerjaan, dan dikarenakan ini Allah Ta'ala telah menyediakan sarana untuk melunaskan perjanjian saya dan kesulitan ekonomi yang timbul akibat lockdown menjadi hilang. Tuan Ibrahim mengatakan semua keberkatan ini adalah dikarenakan mengucapkan labaik atas seruan Khalifah Waqf. Tuan Amir Tanzania menulis bahawa mubalik dari Ranjbar menulis, seorang wanita Ahmadi yang sudah tua, Puan Hamnah Bibi, walaupun penghasilan beliau yang terbatas, setiap tahun beliau selalu paling ke depan dalam pembayaran canda. Tahun ini pun ketika diserukan pengorbanan harta di bulan Ramadan, beliau melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk dapat melunaskan perjanjian di bulan tersebut. Namun dikarenakan kesulitan ekonomi, beliau tidak dapat menyediakan wang. Beliau memberitahukan bahawa satu hari dikarenakan begitu memikirkan hal ini, saya terbangun di malam hari dan memohon kepada Allah Ta'ala bahawa sekarang waktunya untuk mengatakan labaik kepada seruan Khalifah Waqf dan saya mahrum dari hal tersebut. Demikianlah pada pagi hari itu datang telefon dari seseorang keluarga beliau yang sudah lama tidak berhubung. Keluarga beliau tersebut mengirimkan sejumlah wang sebagai hadiah untuk beliau yang dengannya beliau membayar candanya. Beliau sendiri mengatakan bahawa dikarenakan membayar canda, Tuhan saya sentiasa memperlakukan saya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah meninggalkan saya keseorangan. Wakilul Mal dari Kadian menulis, canda Tarikh Jadid seorang Ahmadi dari Kerala sebesar RM500,000. Beliau
menyisihkan sejumlah wang untuk membeli perabot perusahaannya dan pekerjaan perusahaannya terpaksa berhenti jika tidak membayar tepat pada waktunya. Namun pada waktu itu ada tuntutan pembayaran tarikh jadid. Beliau dengan mengutamakan pentingnya canda membayarkan wang tersebut untuk canda. Hasil dari niat yang tulus ini Allah Ta'ala memberikan kurnianya dengan cara tidak lama kemudian di akaun beliau terkumpul sejumlah wang dari satu sumber dalam jumlah berlipat kali ganda dari yang dibayarkan untuk canda. Lalu beliau menambah perabot untuk perusahaan beliau tersebut. Setelah itu beliau mendapatkan projek yang bernilai beberapa juta rupiah dan di luar dari perjanjiannya beliau memberikan sejumlah besar wang sekitar 1.2 juta rupiah. Kemudian masih dari India, Tuan Abdul Wajid, Inspektor, menulis bahawa diselenggarakan jalsa dengan tema Tarikh Jadid di Chain, salah satu jemaat di Kerala, yang di dalamnya dijelaskan mengenai maksud dan tujuan Tarikh Jadid. Dinasihatkan kepada para anggota jemaat supaya berlomba-lomba ikut ambil bahagian dalam pengorbanan harta. Setelah selesai jalsa, kami pergi ke rumah sadar jemaat. Anak perempuan sadar jemaat yang berusia 8 tahun datang bersama tabungnya dan mengatakan, Tuan Mubalik, berapapun wang yang ada di dalamnya, ambillah untuk canda Tarikh Jadid. Pada waktu itu di dalam tabungnya ada kira-kira 864 rupiah yang anak perempuan tersebut berikan untuk canda Tarikh Jadid. Ayahnya memberitahu bahawa anaknya sudah lama mengumpulkan wang ini dengan niat untuk membayar canda Tarikh Jadid. Ayahnya mengatakan bahawa ketika saya balik dari kedai saya, berapapun duit shilling yang ada di dalam poket saya, dia ambil dan mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam tabungnya. Dengan cara demikian, anak ini membayar canda dengan wang yang terkumpul selama beberapa bulan. Inilah pemahaman yang Allah Ta'ala telah ciptakan dalam diri para anak Ahmadi mengenai pengorbanan harta. Bagaimana setelah biat mereka begitu mementingkan pengorbanan. Samad Sahib dari Albania menulis, seorang penduduk kampung bernama Dalip Chirji Sahib. Beliau adalah Ahmadi penduduk lokal, seorang yang dah pencen. Satu hari beliau datang menemui saya setelah solat Jumaat. Walaupun pendapatan yang beliau terima tidaklah banyak, namun setiap bulan beliau membayar canda secara dawam. Beliau datang untuk menunaikan ibadat Jumaat menggunakan pengangkutan awam kerana dia tidak mempunyai kenderaan. Dan disebabkan wabak pandemik yang terjadi, beliau datang untuk ibadat Jumaat setelah sekian lama tidak datang. Setelah solat Jumaat, beliau mengatakan terasa beban dalam hati kerana sudah berbulan-bulan tidak membayar canda. Saat ini beliau membawa wang canda untuk 8 bulan. Selain canda am, beliau pun melunaskan canda Tarikh Jadid dan Waqf Jadid. Banyak sekali contoh yang sama. Misalnya seorang mualim di Tanzania, Hussein Saib, menulis, ada seorang Ahmadi mukhlis bernama Tuan Saleh Matunga selalu ikut serta dalam pengorbanan harta dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Beberapa waktu lalu beliau jatuh sakit dan tidak ada duit untuk berobat. Ketika beliau mendapat wang pencen pada akhir bulan, pertama-tama beliau ketepikan sebahagian wang untuk melunaskan perjanjian Tarikh Jadid. Saya berusaha untuk menasihati beliau dengan mengatakan, anda gunakanlah dulu duit ini untuk berobat, setelah itu lunaskanlah perjanjian Tuan. Namun beliau mengatakan, Zat Allah Ta'ala lah yang menganugerahkan kesembuhan. Untuk itu, pertama-tama saya akan penuhi janji yang telah saya sampaikan kepada Tuhan. Setelah itu baru akan berobat untuk diri sendiri. Uzur bersabda, sungguh aneh melihat tahap pengorbanan mereka. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan pengorbanan kepada orang-orang yang baru bergabung dengan jemaat dan tinggal di kawasan yang jauh. Setelah biat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala menciptakan satu perubahan dalam diri mereka. Tuan Amir Gambia menulis, di satu daerah diselenggarakan program mengenai tuntutan Tarikh Jadid. Disampaikan himbauan mengenai mewakafkan hidup untuk Islam, menjalani hidup sederhana, jangan malu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil sekalipun. Setelah program tersebut, seorang Ahmadi, Ibrahim Saib, memberitahukan bahawa beliau akan memberikan 1000 dalasi untuk canda Tarikh Jadid. Selain itu, beliau juga mengatakan bahawa akan mewakafkan satu-satunya anaknya dan akan mengirimnya untuk menjadi mubalik. Saat ini, anak tersebut sedang belajar di sekolah menengah. Ini adalah niat beliau bahawa insya-Allah Ta'ala dia akan menjadi mubalik. General Sekretaris Akrazun Adam Sahib dari Ghana menulis,
वापस किस तरह जाओगे? मैंने कहा टैक्सी पर जाऊंगा. Amir wilayah telah memberikan 50 citi Ghana kepada saya untuk belanja. Saya bayarkan duit tersebut untuk canda tarikh jadid. Pada keesokan harinya, saya pergi untuk satu tugas bersama officer saya. Ketika naik nak balik, officer saya bertanya, bagaimana kamu balik nanti? Saya jawab, saya akan balik naik teksi. Officer saya meminta handphone saya dan berkata, ceklah handphone anda. Lalu saya cek handphone saya, ternyata officer saya telah mentransfer wang untuk saya melalui handphone sebanyak 1000 citi. Tadi saya membayar tarikh jadid sebanyak 50 citi lalu mendapatkan 1000 citi. Inilah beberapa kisah yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah lainnya yang ada pada saya. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan yang tak terhingga ke dalam harta dan jiwa orang-orang yang berkorban itu. Saya akan sampaikan sedikit berkenaan dengan jumlah perincian pengorbanan canda tarikh jadid sebagaimana biasa disampaikan bersamaan dengan pengumuman tarikh jadid. Dengan kurnia Allah Ta'ala, tahun tarikh jadid yang ke-86 telah berakhir pada 31 Oktober dan telah dimulai tahun yang ke-87. Dan dengan kurnia Allah Ta'ala, tahun ini Jemaat Ahmadiyah seluruh dunia mendapatkan taufik untuk mempersembahkan pengorbanan tarikh jadid sebanyak 14.5 juta pound. Penerimaan ini meningkat sebanyak 882,000 pound dibanding tahun lalu. Di antara jemaat-jemaat di seluruh dunia tahun ini, jemaat Jerman menduduki tempat pertama. Walaupun keadaan ekonomi dan politik Pakistan hari demi hari semakin parah, namun jemaat-jemaat di Pakistan, walaupun bukan dalam tandingan jemaat-jemaat dunia lainnya, namun secara umum mengalami peningkatan dalam mata wang tempatan berdasarkan keadaan negeri dan mempersembahkan pengorbanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keamanan dan ketenteraman kepada semua negara yang mengalami krisis ekonomi dan politik, dan semoga terciptanya perbaikan sehingga mereka mendapatkan taufik untuk berlomba-lomba dalam pengorbanan. Walhasil, secara umum perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, Jerman menduduki tempat pertama, kemudian Britain, kemudian Amerika. Di antara negara-negara luar, Pakistan juga ada di tengahnya. Amerika nombor 3, diikuti Kanada. Kemudian sebuah negara di Timur Tengah, kemudian India, kemudian Australia, kemudian Indonesia, kemudian Ghana, kemudian satu lagi negara di Timur Tengah. Saat ini Ghana sudah keluar dari persaingan di antara negara-negara Afrika dan bersaing dengan negara-negara di dunia dalam pengorbanan harta dengan Amerika, Eropah dan negara-negara lainnya. इसी तरह फी का सदाई के लिहाज से स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, फिर अमेरिका है, फिर सिंगापुर है. Demikian juga dari segi pembayaran per orang, tempat pertama Switzerland, kemudian Amerika, kemudian Singapura. Ini 3 jemaat teratas, perinciannya akan disampaikan juga nanti. Berdasarkan pendapatan secara kolektif di jemaat Afrika, jemaat yang menduduki tempat teratas di antaranya pertama Ghana, kemudian Nigeria, kemudian Burkina Faso, kemudian Tanzania, Gambia, kemudian Sierra Leone. Jemaat Sierra Leone adalah jemaat yang cukup besar dan lama. Amir Sahib dan pengurus di sana hendaknya berusaha keras, yakni jika dianjurkan dengan sebaik-baiknya, maka anggota jemaat akan bersedia untuk memberikan pengorbanan. Mereka hendaknya berusaha untuk menarik perhatian anggota. Selanjutnya Benin. Dengan kurnia Allah Ta'ala, di Benin dilakukan usaha yang sangat besar. Terjadi peningkatan yang sangat ketara di jemaat Niger dan Benin dalam pendapatan per kapita. Di Benin terjadi peningkatan sebesar 6 kali ganda. Dari segi mata wang tempatan dalam pendapatan per kapita terjadi peningkatan 8 kali ganda di Niger. Meskipun jumlah yang ambil bahagian kurang disebabkan oleh keadaan saat ini, namun penerimaan secara total dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan atau sama.
Jumlah total yang mengambil bahagian sebanyak 1,600,800 dan yang perlu disampaikan berkenaan dengan negara-negara Afrika yang terjadi peningkatan dibanding tahun lalu. Tempat pertama adalah Ghana, kemudian Burkina Faso, kemudian Mali, kemudian Senegal, kemudian Gambia, kemudian Kongo Kinshasa, Tanzania, Liberia, Kenya, Central Africa, Sao Tome, Congo Brazzaville dan Zimbabwe. Jemaat-jemaat besar lainnya yang terjadi peningkatan dalam partisipan di antaranya adalah Bangladesh, Kanada, India, Australia dan Britain. Rekod daftar awal dengan kurnia Allah Ta'ala berjumlah 5,927 orang. Di antaranya 33 masih hidup dan mereka membayar sendiri, sementara 3,119 masih berterusan pembayarannya dengan perantaraan pada pewarisnya. Selebihnya 2,775 rekod terus berlangsung melalui orang-orang mukhlis dalam jemaat. 10 jemaat pertama di Jerman, kerana Jerman menduduki tangga teratas secara keseluruhan dari seluruh dunia. Untuk itu, Jermanlah yang paling pertama akan disampaikan perinciannya. 10 jemaat Jerman di antaranya pertama Mahdi Abad, kemudian Rodermark, Neuss, Nida, Cologne, Pennerberg, Ansberg, Florisheim, Kiel, Frankheim. Sedangkan lokal imarat di antaranya adalah Hamburg, Frankfurt, Gross-Gerau, Wiesbaden, Mauthausen, Mannheim, Rheinstedt, Rendsheim dan Darmstadt. Selepas itu, बर्तानिया की जो जमातों की पोजीशन है वो ये है. Di tangga kedua, Britain. फतूर रीजन नंबर 1 पे है. मस्जिद फजल रीजन. Berikut adalah kedudukan jemaat-jemaat di Britain adalah और बैतुल एहसान रीजन. मजमूई अदायगी के लिहाज से Region Baitul Futuh nombor 1, Masjid Fazal Region, Islamabad Region, Midland Region dan Baitul Ehsan Region. Dari segi pembayaran keseluruhan, 10 jemaat besar di Britain, Aldershot, Islamabad, kemudian Masjid Fazal, kemudian Worcester Park, Birmingham South, Gillingham, Putney, South Chim, Birmingham West dan Chim. Dari segi penerimaan total jemaat-jemaat kecilnya iaitu Spen Valley, Kangley, Swansea, North Wales, Northampton. Dari segi penerimaan total, ini Amerika rupanya. Nanti saja saya rasa saya akan sampaikan dulu Pakistan. Dari segi penerimaan tarikh Jadid di Pakistan dalam pengorbanan, pertama Lahore, Rabwah yang kedua, Karachi ketiga. Di distrik di dalamnya iaitu Islamabad, kemudian Sialkot, kemudian Gujarat, Gujranwala, Hyderabad, Mirpur Khas, Faisalabad, Toba Texing, Umerkot, Chakwal, Kotli. Chakwal seharusnya dipisahkan, begitu juga Kotli seharusnya dipisahkan. Tak tahu kenapa disatukan atau keduanya mungkin menduduki kedudukan yang sama. Dari segi penerimaan, kota-kota di Pakistan di antaranya iaitu Imarat Defence Lahore, Imarat Seher Rawalpindi, Imarat Dark Road Karachi, Imarat Mughal-Pura Lahore, Imarat Township Lahore, Imarat Aziz Abad Karachi, Imarat Gulshan Abad Karachi, Peshawar, Quetta, Imarat Delhi Gate Lahore. Jemaat-jemaat Amerika dari segi penerimaan iaitu Maryland di tempat yang pertama, kemudian Los Angeles, kemudian Silicon Valley, kemudian Central Virginia, Seattle, Oshkosh, Detroit, kemudian Chicago, South Virginia, Houston, Atlanta dan Boston. Imarat-imarat lokal Kanada dari segi penerimaan iaitu Peace Village, kemudian Calgary, kemudian Vancouver, Toronto, West Mississauga, Brampton East, Saskatoon, kemudian Toronto.
Jemaat-jemaat kecil di Kanada iaitu Bradford, Hamilton, Mountain, Edmonton, West इसमें कोयम्बटूर नंबर 1 पे है, करोलाई, dan Regina कादियान, पिथप्रेम, फिर dan हैदराबाद, Hamilton East. नानूर टाउन, कोलकाता, कालीकट, बेंगलोर, 10 jemaat-jemaat besar di India dari segi pengorbanan iaitu Coimbatore nombor 1, Karelai, Kadian, kemudian Patparem, kemudian Hyderabad, Kenari Town, Kolkata, Calicut, Bangalore, Matatham. 10 provinsi pertama di antaranya adalah Kerala di tangga pertama, Tamil Nadu, kemudian Karnataka, kemudian Jammu Kashmir, kemudian Telangana, Punjab, Orissa, Bengal, Delhi, Maharashtra. 10 jemaat besar Australia dari iaitu Melbourne, Langwarre, Castle Hill, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Adelaide South, Penrith, ACT Canberra, Adelaide West, Adelaide West, Mount Wright, Parramatta. Demikianlah perbandingan jemaat-jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan tak terhingga pada harta dan jiwa mereka dan mengabulkan segala pengorbanan mereka. Seiring dengan itu, seperti yang telah saya katakan, bahawa dimulailah tahun tarikh Kejadik yang ke-87. InsyaAllah telah dimulai sejak 1 November. Sekarang saya ingin menarik perhatian terhadap satu perkara, bahawa saat ini perlu bagi kita untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya. Berikanlah perhatian khusus terhadap doa-doa bagi diri sendiri juga, untuk jemaat, dan secara umumnya perlu juga untuk mendoakan umat Islam. Saat ini beberapa pemimpin negara-negara non-Muslim dunia menampilkan sikap penuh kebencian dan kedengkian dalam menentang umat Islam. Jelas sekali bahawa dalam era demokrasi saat ini, para pemimpin negara menganggap rakyat sebagai Tuhan dan berusaha untuk membuat keterangan dan kebijakan sesuai keinginan rakyatnya, atau kadang-kadang mereka sendiri berusaha untuk menyesatkan rakyatnya dengan memberikan arahan yang keliru bahawa Tuhan itu tidak ada dan kamu adalah segala-galanya. Di tempat di mana tidak dinyatakan secara terang-terangan, di sana juga mereka menanamkan kebencian dan kecurigaan kepada Islam dalam hati rakyatnya. दुनिया को बताना है कि इस्लाम की हकीकत क्या है। गुज़श्ता दिनों खुलकर disebabkan tidak memiliki pengetahuan yang betul mengenai Islam, sehingga satu minoriti masyarakat awam terdorong untuk menentang Islam. Pendek kata, kita harus menyampaikan kepada dunia dengan doa dan usaha bahawa apakah hakikat Islam. Beberapa hari lalu ada seorang pemimpin negara yang secara terang-terangan, jika ada pemimpin barat menyampaikan keterangan bagaimanapun, ada saja ungkapan yang mengelirukan, baik itu yang tersirat dari ucapan atau secara terang-terangan. क्राइसिस का शिकार तो उनकी खुद अपना मजहब है, जिसको अगर है तो अव्वल तो वो मानते नहीं किसी मजहब को। Namun Presiden Perancis telah menyampaikannya secara terang-terangan. Dia menyatakan bahawa agama Islam adalah agama yang penuh dengan krisis, padahal agamanya sendirilah yang sedang dalam krisis. Dia tidak mempercayai agama apapun. Dia telah melupakan Kristian. Islam dengan kurnia Allah Ta'ala adalah merupakan agama yang hidup dan merupakan agama yang terus berkembang dan terus memberikan buah-buahnya. Dan Allah Ta'ala telah mengambil tanggungjawab untuk menjaganya dalam setiap zaman. Pada zaman ini pun, dengan perantaraan Hazrat Masih Maud SAW, tabligh Islam terus tersebar di keempat penjuru dunia. Faktanya adalah kekuatan-kekuatan musuh Islam atau orang-orang melakukan perbuatan demikian dan membuat pernyataan seperti itu kerana mereka tahu bahawa dalaman Islam sendiri tidak terdapat kesatuan antara satu sama lain. Di sini saya akan menyebutkan Perdana Menteri Kanada dalam bentuk pujian kerana beliau telah memberikan respons yang sangat baik terhadap pernyataan Presiden Perancis bahawa apa yang dia sampaikan semuanya tidak betul dan seharusnya tidak ada ucapan demikian. Seharusnya saling menghargai perasaan antara agama dan juga pemimpin agama. Semoga semua pemimpin negara-negara lainnya pun dapat merenungkan dengan baik pemikirannya dan pernyataan beliau ini dan mengamalkan hal itu demi tegaknya kedamaian dan keamanan dunia.
Atas pernyataannya tersebut, Perdana Menteri Kanada seharusnya mendapatkan pujian dan kita harus mendoakan beliau semoga Allah Ta'ala lebih membukakan lagi dada beliau. Hakikatnya adalah jelas bahawa dalaman umat Islam sendiri tidak ada kesatuan. Kerana itulah ini semua terjadi. Di antara sesama negara Muslim pun saling bermusuhan. Perwujudan firqah-firqah telah menzahirkan di dunia luar bahawa ada perpecahan di dalam umat Islam. Jika seandainya dunia mengetahui bahawa Muslim adalah satu, meyakini satu Tuhan, satu Rasul dan rela berkorban untuk itu, maka pihak dunia non-Muslim tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu. Dengan begitu, surat khabar mana pun tidak akan pernah berani untuk menerbitkan kartun Rasulullah SAW. Beberapa tahun lalu pun kartun yang dibuat di Denmark maupun di Perancis menimbulkan reaksi dari kalangan umat Islam dengan membuat bising untuk beberapa saat, lalu mengambil sikap untuk membaikot produk-produk negara tersebut, kemudian senyap. Tidak ada apa-apa yang terjadi setelah beberapa bulan kemudian mereka senyap lagi. Waktu itu pun Jemaat Ahmadiyah lah yang telah memberikan reaksi yang betul. Kita telah menampilkan gambaran yang indah berkenaan dengan Rasulullah SAW. Sebagai buahnya, banyak sekali kalangan bijak pandai, pemimpin dan masyarakat awam non-Ahmadiyah yang memuji sikap tersebut dan menyukainya. Ini jugalah yang sedang kita lakukan pada hari ini dan memberitahukan kepada mereka supaya jangan disebabkan segelintir orang yang melakukan kejahatan atas nama Islam sebagai Islam. Bukanlah tugas seorang presiden di satu negara untuk menyebut ajaran Islam dan umat Islam sedang dalam krisis disebabkan oleh perbuatan jahat yang dilakukan oleh segelintir umat Islam. Kemudian dengan itu memprovokasi rakyatnya untuk memusuhi Islam dan mempertahankan pemusuhan itu. Sebenarnya yang mengapi-apikan orang untuk melakukan kejahatan pun adalah mereka sendiri. Pernah juga saya katakan sebelumnya bahawa dengan membuat kartun atau dalam corak apapun menghina Rasulullah SAW akan menaikkan kemarahan umat Islam dan perbuatan-perbuatan seperti itu dapat memancing emosi umat Islam sehingga dapat mengundang perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jika kerana perbuatan tadi ada umat Islam yang menjadi hakim sendiri, maka merekalah yang bertanggungjawab akan hal itu. Pemerintahan itulah atau atas apa yang disebut dengan kebebasan untuk bersuaralah yang harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut. खुतबात के एक सिलसिला में सही रद्द-ए-अमल की वज़ाहत की थी कि हमें किस तरह सही रद्द-ए-अमल करना चाहिए. Walhasil dunia non-Muslim lah yang menaikkan kemarahan mereka. Ketika kes ini muncul pertama kali, saat itu saya telah sampaikan rantaian khutbah di dalamnya dijelaskan reaksi yang betul, yakni bagaimana seharusnya kita menanggapi kejadian seperti ini dan apa yang harus kita perlihatkan. Dengan reaksi yang betul seperti yang telah saya sampaikan tadi, memberikan kesan yang positif di fikiran orang-orang dan sampai saat ini kita masih terus memperlihatkan cara-cara yang sama. Begitu juga ketika seorang ahli politik Belanda memberikan kenyataan. Waktu itu pun saya sampaikan satu khutbah di Belanda. Di dalamnya saya sampaikan peringatan azab Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Setelah itu, ahli politik tersebut memohon kepada pemerintah Belanda kerana dia mengeluarkan ancaman mati terhadap saya agar mengeluarkan larangan atas saya untuk berkunjung ke Belanda. Bahkan dia mengusulkan dibawa ke meja pengadilan. Pendek kata, sedapat mungkin dan selama masih dalam batas-batas hukum, kita menjawab setiap gerakan yang menentang makam kedudukan Islam dan Hazrat Rasulullah SAW. Dan kami akan terus memberikan jawapannya dan itu memberikan pengaruh. Inilah solusi yang kami berikan, yakni dengan berada dalam batas-batas hukum, kita hendaknya mengambil langkah yang sepatutnya. Dan yang paling utama, kita harus mengirimkan selawat dan durud kepada Rasulullah SAW dan berdoa. Dan dalam banyak khutbah-khutbah yang lalu pun saya telah mencanangkannya. Dan meskipun para ulama ghair Ahmadi menentang keras, namun kami akan terus melaksanakan tugas kami untuk membela Islam berdasarkan ajaran Islam yang hakiki, dan saat ini pun kita sedang terus melakukannya, insya-Allah taala. Dengan membunuh 1, 2 atau 4 orang dapat mengeluarkan semangat yang sifatnya untuk sementara.
namun ini bukanlah solusi yang berkekalan. Jika umat Muslim mengharapkan solusi yang berkekalan, maka semua umat Muslim di seluruh dunia harus bersatu. Dikhabarkan juga bahawa Presiden Turki menyampaikan respon kecaman terhadap pernyataan Presiden Perancis atau satu dua negara memperlihatkan responnya. Namun hal itu tidaklah begitu memberikan pengaruh sebesar pengaruh yang dapat ditimbulkan jika semua umat Muslim bersatu dalam menyampaikan respon. Meskipun dikatakan bahawa dengan adanya respon dari Presiden Turki dan beberapa pemimpin lagi, Presiden Perancis telah merubah pernyataan beliau berlembut sedikit dengan menyatakan bahawa bukanlah maksud saya demikian. Namun seiring dengan itu tetap saja dia tegur dalam sikapnya, yakni apa yang kami lakukan adalah benar. Jika seandainya 54 atau 55 negara Muslim di seluruh dunia satu suara dalam menyatakan sikap, maka ucapan seperti itu tidak akan muncul dan Presiden Perancis akan terpaksa terduduk menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya. Pendek kata di sini saya ingin katakan secara singkat bahawa berdoalah dan sekurang-kurangnya negara-negara Islam bersatu membangkitkan suara di hadapan negara-negara non-Muslim. Setelah itu lihat kesannya. Kami akan terus melakukan tugas kami dan terus akan melakukannya insya-Allah. Adalah merupakan tugas dan tanggungjawab para pengikut Masih Muhammadi untuk menyebarkan ajaran Islam yang cantik kepada dunia, untuk menampilkan wajah Rasulullah SAW yang indah kepada dunia. Dan kami tidak akan duduk tenang sebelum seluruh dunia bersatu di bawah panji Rasulullah SAW. Beritahukanlah kepada dunia bahawa inilah yang akan menjadi penjamin keberlangsungan kamu semua, yakni dengan mengenali Tuhan yang Esa dan mengakhiri kezaliman. Beberapa bulan yang lalu saya telah mengirimkan surat sekali lagi kepada para pemimpin negara. Pada masa COVID pun saya menulis surat kepada Presiden Perancis. Dalam surat tersebut, saya menyampaikan peringatan dengan mengutip sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam bahawa azab dan bencana ini datang dari Allah Ta'ala disebabkan oleh kezaliman yang terjadi. Untuk itu saya sampaikan agar anda semua perlu untuk memberikan perhatian serius akan perkara ini. Tamatkanlah kezaliman, tegakkanlah keadilan dan berikanlah keterangan dengan berasaskan kepada kebenaran. Kami telah memenuhi tanggungjawab kami dan akan terus kami penuhi. Terpulanglah kepada mereka apakah nak faham ataupun tidak mau faham. Namun kita jangan lupa untuk mendoakan umat Muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk mengenal hamba sejati Rasulullah SAW dan secara umum dunia hendaknya merenungkan, yakni jika mereka menjauh dari Allah Ta'ala. और हमने उम्मीद तौर पर हमने भी ये कोशिश करनी है कि दुनिया को अल्लाह ताला की तौहीद के नीचे लाएं. Jika mereka menjauh dari Allah Ta'ala, maka tidak ada yang akan terjadi selain daripada kehancuran. Secara umum, kita pun hendaknya berusaha untuk mengajak dunia kepada tauhid, membawa mereka di bawah panji Rasulullah SAW. Ini jugalah yang menjadi tujuan dari Tahrik Jadid. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Selain itu, doakan juga untuk keadaan dunia secara umum. Dunia sedang berjalan dengan begitu cepatnya penyakit ini. Jangan sampai setelah berakhir dari satu musibah disusuli dengan datangnya bencana lainnya lagi dalam bentuk perang dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal dan kefahaman kepada dunia dan mengenali Tuhan yang Esa dan memenuhi hak-haknya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر